kepada doktor dan kawan sekalian. Tajuk yang diberi adalah pengurusan murid. Sebelum kita mengkaji tajuk pengurusan murid, saya ingin menerangkan maksud pengurusan dan maksud murid. Pengurusan bermaksud terdiri daripada satu atau lebih entiti untuk tujuan menyelaraskan dan mengharmonikan kumpulan tersebut untuk mencapai sesuatu matlamat. Istilah murid pula merujuk kepada sesiapa yang sedang atau dalam keadaan belajar. Menurut Azman bin Hajar Adnan, Institut Aminuddin Baki, pengurusan murid bermaksud satu proses mengendalikan sama ada manusia atau fizikal dengan tujuan untuk mencapai matlamat dan objektif pada tahap yang memuaskan. Di sini saya ingin menerangkan proses yang telah dituju daripada Azman bin Hajar Adnan. Proses tersebut adalah menurut tokoh falsafah Jafar Muhammad 1998, pengurusan murid ini melibatkan proses perancangan, pentakziran, pengelolaan, pentadbiran, pengawalan dan pemulihan terhadap murid. Proses ini juga dipanggil sebagai konsep pengurusan murid. Terdapat 3 elemen pengurusan murid, iaitu pengurusan rekod murid, kedua, kesediaan pelajar murid dan terakhir, memotivasikan murid. Pengurusan murid ini merangkumi aspek yang luas, misalnya aspek disiplin, kejayaan, akademik dan sosial murid. Seterusnya, kawan-kawan saya akan menerangkan tentang elemen-elemen yang disebut. Seperti apa yang dibicarakan sebelum ini, pengurusan murid merupakan topik kajian kami yang dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Gunung Rapat, Ipoh, Perak pada 13 Mac 2020 pada hari Jumaat. Sekolah Menengah Kebangsaan Gunung Rapat dipilih menjadi tempat kajian kami kerana ianya salah satu sekolah yang diiktiraf sebagai sekolah kluster kecemerlangan bagi kategori sekolah harian oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan juga telah dijadikan sebagai sekolah sukan negeri Perak. Sekolah ini menarik perhatian kami kerana ingin tahu bagaimana pengurusan murid yang dijalankan oleh sekolah ini untuk memastikan pencapaian akademik dan juga dalam sukan meningkat sebagai sekolah kluster dan sekolah sukan. Bagi mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan lebih mendalam, kami telah pun menjalankan temu bual bersama dengan penolong kanan hal ehwal murid Puan Zumeme binti Muhammad. Kami mengajukan beberapa soalan kepada beliau untuk mendapatkan lebih info berkaitan dengan tajuk kami. Temu bual tersebut telah berjalan selama beberapa minit dengan keberhasilan info yang lengkap dan jelas. Objektif kajian yang pertama adalah untuk menerangkan sistem pengurusan murid yang dijalankan. Yang kedua, untuk mengetahui pihak-pihak yang menguruskan pengurusan murid di sekolah. Dan yang ketiga, memahami kaedah yang digunakan untuk menjadikan sistem pengurusan murid di sekolah lebih efektif. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang pengurusan murid, marilah kita lihat video yang kami sediakan. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I'll find my way back home. I could never let you go. Bestkan video tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Nabila binti Zulkifli.
Pada hari ini saya nak share dengan kamu semua tentang menguruskan rekod murid. Okey, seperti yang kita sedia maklum, mengurus rekod murid adalah salah satu tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah. It is crucial and vital to make sure every school in Malaysia can manage students' record very well. Okey, sekarang saya nak bagi tahu anda semua 4 poin utama dalam menguruskan rekod murid. Okey, poin utama yang pertama ialah definisi. Siapa sendiri tahu apa itu definisi menguruskan rekod murid? Menguruskan rekod murid adalah didefinisikan sebagai bidang pengurusan yang bertanggungjawab untuk menjaga bersistematik, mengawal penerimaan, penggunaan dan ciri rekod. So sekarang anda semua dah faham tentang maksud menguruskan rekod murid? Saya faham, cikgu. Okey, kita bergerak pula kepada poin yang seterusnya, iaitu poin kedua, tujuan. Apa itu tujuannya? Tujuannya ada 5. Yang pertama ialah untuk memantapkan lagi sistem pengurusan murid di sekolah. Yang kedua, untuk mengemaskini data murid. Yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan akademik, emosi, sasiah dan tingkah laku pelajar. Yang keempat, untuk menguruskan maklumat pelajar yang lengkap. Dan yang terakhir iaitu yang kelima, sebagai panduan kepada ibu bapa tentang prestasi murid. Dan murid juga dapat mengetahui potensi diri masing-masing. So, itu sahaja untuk tujuan menguruskan rekod murid. Now, poin yang ketiga ialah kaedah. Kaedah yang dilakukan untuk menguruskan rekod murid. Terdapat 2 kaedah, iaitu kaedah konvensional dan kaedah moden. Kaedah konvensional ni kaedah manual, iaitu maksudnya guru tu mengagikan borang-borang kepada pelajar untuk pelajar tu bawa balik dan isi. Yang kedua, kaedah moden. Kaedah moden ni kita isi melalui sistem dalam talian online. So pelajar tu boleh guru-guru tu bagi link, lepas tu pelajar tu boleh akses link tu dan isi maklumat-maklumat yang penting. Dan saya nak share dengan kamu semua poin yang terakhir, poin yang last, iaitu jenis-jenis rekod murid. Terdapat 5 jenis rekod murid, iaitu rekod pendaftaran, yang kedua rekod kedatangan, yang ketiga rekod kutipan yuran, yang keempat rekod prestasi dan yang terakhir iaitu rekod profil. So sekarang saya nak jelaskan kepada anda semua tentang rekod-rekod ini semua. Poin yang pertama tadi ialah poin rekod pendaftaran. Rekod pendaftaran ni contohnya pendaftaran darjah 1. Kita kan nak rekod-rekod tu semua untuk kegunaan pada masa akan datang. So yang kedua adalah rekod kedatangan. Rekod kedatangan ni penting bila akhir tahun nanti kita akan adakan hari kecemerlangan dan pada masa itu orang yang hadir penuh akan dapat anugerah. So kalau ikutkan sekarang ni ada dua jenis macam mana kita nak catat kehadiran murid ni. Yang pertama iaitu jadual kedatangan murid. Cikgu ni panggil nama, lepas tu ditanda dekat buku jadual kedatangan murid tu. Lepas tu kaedah yang kedua ialah e-kehadiran. E-kehadiran ni diperkenalkan pada tahun 2019, iaitu kita isi, guru tu kena isi kehadiran murid tu dalam online. Yang ketiga, poin yang ketiga ialah rekod kutipan yuran. Rekod kutipan yuran ni perlu sebab senang untuk pengurusan bajet sekolah nanti. Poin yang keempat ialah rekod prestasi. Rekod prestasi ni amat penting sebabnya untuk guru-guru tu tahu mana satu murid yang golongan yang lemah, golongan yang bijak pandai, supaya kita dapat bagi tugasan mengikut kemahiran mereka. Jenis rekod yang terakhir adalah rekod profil. Rekod profil ni sangat penting kerana bila murid tu bertukar rumah, guru tu tahulah sebabnya bila guru tu nak datang mereka, dia dapatlah alamat yang lengkap lah, alamat yang sebenar murid tu. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya Aidil Aswad bin Kasim akan membentangkan soalan kajian kumpulan kami berkaitan menguruskan rekod murid. Soalan pertama yang kami ajukan kepada Puan Zumimi binti Muhammad selaku orang yang kena temu bual
ialah apakah cabaran yang dihadapi oleh seorang guru dalam menguruskan rekod murid di sekolah. Cabaran yang dihadapi oleh seorang guru ialah sistem pengurusan rekod murid secara atas talian yang mengalami beberapa masalah pada masa tertentu. Masalah yang berlaku berkaitan sistem atas talian seperti masalah capaian internet. Sedangkan segala maklumat tersebut perlu diisikan pada masa itu juga. Apabila masalah capaian berlaku, segala proses mengisi maklumat terpaksa diberhentikan. Cabaran kedua yang dihadapi oleh seorang guru dalam menguruskan rekod murid ialah dalam mengumpulkan sumber data murid melalui sistem manual, seperti mengedarkan borang-borang kepada murid. Dalam borang tersebut mengandungi soalan-soalan yang penting yang perlu diketahui oleh seorang guru sebelum beliau mengisi segala maklumat di dalam sistem atas talian. Masalah yang akan berlaku apabila borang yang telah diedarkan oleh guru tidak dikembalikan oleh murid dalam tempoh masa yang diberikan, ataupun murid tidak mengisi borang tersebut. Terdapat juga masalah lain seperti murid tidak membawa salinan dokumen penting yang telah dinyatakan di dalam borang tersebut, di mana salinan-salinan dokumen penting itu perlu dihantar sekali semasa menghantar borang tersebut. Di samping itu, cabaran yang ketiga ialah maklumat yang diberikan secara lisan oleh murid tidak lengkap ataupun kurang tepat ataupun tidak tepat langsung. Jadi maklumat yang telah diberikan tidak tepat akan mendatangkan banyak masalah kepada murid, terutama berkaitan dengan slip gaji. Kerana melalui slip gaji, guru boleh mengetahui bahawa murid tersebut datang dari keluarga golongan B40 dan bantuan-bantuan dapat disalurkan dengan mudah kepada murid tersebut. Soalan kajian kedua yang kami ajukan ialah apakah terdapat perubahan dalam menguruskan rekod murid pada masa kini dengan masa dahulu. Perubahan yang terdapat pada masa kini berbanding masa dahulu ialah lebih banyak menggunakan sistem atas talian seperti aplikasi pangkalan data murid iaitu APDM, sistem saksiah diri murid iaitu SSDM, sistem analisis peperiksaan sekolah iaitu SAPS dan pentaksiran aktiviti jasmani dan co-curriculum iaitu PAJSK. Namun begitu, walaupun menggunakan sistem komputer, segala sumber data permulaan yang dikumpulkan adalah melalui sistem manual iaitu mengedarkan borang kepada murid. Penggunaan sistem atas talian dapat memudahkan para guru. Namun, dalam beberapa perkara, ia akan mendatangkan masalah dan akan memberikan bebanan kepada guru tersebut. Berbanding pada masa dahulu yang sepenuhnya menggunakan sistem konvensional seperti mengedarkan borang kepada murid sehinggalah mengisi maklumat murid di dalam buku. Pembelajaran hanya akan berlaku sekiranya wujud kesediaan pelajar untuk belajar. Terdapat 3 jenis kesediaan belajar. Yang pertama, kesediaan kognitif, iaitu pada peringkat perkembangan mental untuk menerima rangsangan dan memahaminya, menakul dan berfikir terdapat menghubungkaitkan pengalaman sedia ada seseorang. Yang kedua, kesediaan afektif, iaitu merujuk kepada sikap pelajar terhadap pembelajaran itu sendiri. Dan yang ketiga, kesediaan psikomotor, iaitu mengenai kesediaan fizikal dan menggunakan fungsi tubuh badan sebagai penggerak utama. Sekarang saya akan menghuraikan kesan tahap kesediaan murid untuk belajar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Tahap kesediaan murid untuk belajar sangat memberikan kesan yang signifikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pelajar yang rendah tahap kesediaannya untuk belajar lebih cenderung untuk tidak fokus dalam sesi pembelajaran dan susah untuk mengikuti sesi pembelajaran dengan baik. Faktor yang mempengaruhi tahap kesediaan untuk belajar dalam kalangan murid. Faktor ini boleh dilihat dari aspek kesediaan dari segi afektif, yaitu minat atau keinginan murid itu sendiri untuk belajar. Kesediaan seseorang murid untuk belajar dipengaruhi oleh minat dan keinginan murid tersebut. Minat merupakan perkara yang sangat penting untuk mendorong seseorang murid itu untuk bergiat cergas dalam aktiviti pembelajaran. Faktor yang kedua adalah keadaan di rumah pelajar itu sendiri. Contohnya,
keadaan hubungan kekeluargaan di rumah itu, sama ada murid tersebut mempunyai hubungan yang baik, mesra, ataupun rapat dengan ahli keluarga, atau sebaliknya. Sesetengah pelajar yang ibu bapanya mempunyai masalah rumah tangga dan mungkin bercerai memberikan kesan kepada tahap kesediaan murid untuk belajar. Hal ini demikian karena anak tersebut tidak mendapat sokongan ataupun dia tidak melihat penglibatan ibu bapanya dalam perjalanan pendidikan mereka. Ibu bapa mempunyai peranan yang sangat besar dan mereka sepatutnya melibatkan diri untuk membentuk anak-anak yang berpendidikan. Faktor yang seterusnya ialah pengaruh daripada rakan sebaya. Rakan sebaya yang cemerlang dalam mata pelajaran dan cemerlang dari segi akhlak akan membantu ke arah kecemerlangan rakannya melalui bantuan, pengaruh, dan tahap ilmu mereka. Oleh itu, murid yang terdedah ataupun bergaul dengan rakan sebaya yang membawa pengaruh positif, secara tidak langsung dia akan turut mengikuti langkah belajar yang positif tersebut dan seterusnya mencapai tahap kesediaan untuk belajar yang lebih tinggi. Faktor yang terakhir ialah guru itu sendiri. Guru sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dan menjadi faktor dalam menentukan tahap kesediaan murid untuk belajar. Oleh itu, guru-guru haruslah memulakan proses pengajaran dan pembelajaran secara teratur dari awal kelas bermula sehinggalah habis kelas. Dan guru-guru juga harus sentiasa mengingatkan tujuan murid untuk belajar serta memberikan gambaran masa depan murid-murid yang rajin belajar agar para murid menjadi lebih bersemangat dan bersedia untuk menimba ilmu. Selamat sejahtera, saya ingin membentangkan tentang tajuk memotivasikan murid. Memotivasikan murid merupakan salah satu aspek yang terkandung dalam topik pengurusan murid. Memotivasikan murid bermaksud suatu tujuan atau dorongan tingkah laku yang dirangsangkan oleh suatu intensif. Memotivasikan murid juga bermaksud suatu proses yang membangkitkan, mengekalkan, dan mengawal minat seseorang. Implikasi bagi memotivasikan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah dapat meningkatkan pencapaian murid sekiranya murid diberi motivasi oleh para guru. Murid yang diberi motivasi akan lebih bersemangat untuk memberi tumpuan sepenuhnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam diri mereka. Terdapat dua jenis teknik dalam memotivasikan murid, yaitu teknik intrinsik dan teknik ekstrinsik. Teknik intrinsik bermaksud melibatkan dorongan dari dalaman dan minat yang terdiri dalam diri seseorang murid untuk melakukan sesuatu tanpa berfikir dan mengharapkan ganjaran. Manakala teknik ekstrinsik pula bermaksud rangsangan luaran untuk menggerakkan seseorang melakukan sesuatu yang memberi kebaikan kepada dirinya. Terdapat banyak kaedah yang digunakan oleh para guru dalam memotivasikan murid. Yang pertama, guru memberi pujian kepada murid sekiranya murid berani untuk tampil ke hadapan untuk menjawab soalan. Contohnya, murid menjawab soalan dengan salah. Guru turut memberi pujian kepada murid dengan memberi tepukan kepada murid tersebut. Kaedah yang kedua ialah guru memberi peluang kepada murid dengan untuk memilih satu daripada beberapa pilihan tajuk supaya murid bersemangat untuk memilih pilihan tajuk dan membuat tajuk tersebut dengan semangat. Peranan guru dalam memotivasikan murid adalah guru harus menggunakan gaya bahasa yang lembut dan positif untuk meningkatkan semangat murid. Seterusnya, peranan guru juga adalah guru perlu mengambil berat keperluan murid dengan memahami masalah mereka dan membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya.
Seterusnya, guru juga harus mengelakkan hukuman berat dan tidak semestinya menunjukkan tekanan mereka kepada murid. Hal ini kerana tindakan seperti ini akan memberi kesan negatif kepada murid. Oleh itu, memotivasikan murid sangat penting untuk meningkatkan perhatian murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran, supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, soalan bagi cabaran dalam memotivasikan pelajar. Memotivasikan murid bukanlah suatu proses yang mudah dan banyak cabaran yang perlu dihadapi oleh seorang guru. Murid yang datang dari pelbagai aras kelas merupakan salah satu cabaran yang beliau hadapi dalam memotivasikan pelajar. Hal ini kerana dalam memberikan motivasi, terdapat perbezaan dalam cara dan kaedah untuk memotivasikan pelajar mengikut aras atau aliran kelas. Misalnya, di sekolah beliau terdapat dua aliran, iaitu aliran kluster kecemerlangan dan aliran sukan. Bagi aliran sukan, beliau mengatakan cabaran memberi motivasi kepada pelajar kelompok ini adalah beliau harus memulakan motivasi dengan serba sedikit berkaitan sukan kerana pelajar kelompok ini adalah pelajar yang minat dan aktif kepada sukan. Justru itu, sebelum beliau memberikan motivasi, beliau akan membaca dan mencari ilmu pengetahuan berkaitan sukan agar dapat menarik minat pelajarnya untuk mendengar. Manakala bagi aliran kecemerlangan, kaedah yang beliau gunakan adalah lebih serius dengan menceritakan apa yang mereka lalui setiap hari dan cabaran besar yang akan mereka hadapi pada masa hadapan. Dengan ini, guru perlulah menggunakan kaedah atau cara dalam memotivasikan pelajar mengikut kesesuaian minat dan keadaan murid. Motivasi seharusnya menjadi faktor luaran di mana para guru harus menggunakan strategi dan idea yang bernas untuk mendapatkan perhatian murid supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Oleh itu, seseorang guru harus berfikir secara kreatif untuk menjadikan motivasi yang diberikan menarik dan berkesan. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.